Assalamualaikum. Selamat malam kepada anda semua yang free pada malam ni. Bolehlah join saya. Kita live, kita sembang-sembang ekonomi sikit pada malam ni. Kita tengok apa yang berlaku di dalam perkembangan ekonomi semasa. Okey. Mana-mana soalan yang dekat saya punya TikTok tu saya tak dapat nak jawab. Jadi kita bolehlah bersembang-sembang pada malam ni untuk kita dapatkan clarification ataupun kita boleh bertukar-tukar pandangan lah guys. Okay, terima kasih kepada siapa yang join. Okay guys. Bila bila keluar bang, sikit lagi. Jangan risau baju ni saya akan keluarkan tidak lama lagi, sikit lagi. Sekarang ni masih dalam tempo production. Jadi nanti kalau dah siap saya akan announce kepada anda semua lah okay. Ni saya akan keluarkan baju saya ni. Jangan risau, tak lama lagi. Okay. Tunggu. Okay guys, ASBF. Oh okey lah, kita sembang sikit lah pasal ASB geng Macam mana ni geng ASB? Okey, agihan ASB pada ada 4.6% dan bonus tambahan 0.5%. Dianggap of course lah benda tu adalah lebih rendah lah daripada tahun sebelumnya. Saya nak komen pasal okey tak okey ni guys. Saya bukanlah apa ni orang cakap tu, penasihat kewangan yang bertauliah. Nanti ada orang penasihat kewangan apa ni sound saya pula kan. Tapi saya boleh bagi komen secara kasar lah secara gambaran, secara kasar lah. Ramai orang, of course lah kalau kita tengok dengan keadaan dan juga perkembangan ekonomi global sekarang ni memang ASB dan juga tak dapat nak memberikan kadar pulangan yang baik lah berbanding tahun sebelumnya. The reason is very simple lah. Keadaan ekonomi sekarang ni tak begitu baik, and investment daripada yang dibuat oleh ASB tak dapat nak memberikan mereka keuntungan sangat. Dan kalaulah keuntungan tu tak begitu banyak berbanding tahun sebelumnya, of course dia orang tak dapat nak bagi dividen yang lebih banyak kan. Dan ramai orang cakap bahawa, of course macam saya guys, saya tak pernah buat loan ASB tau. Maksudnya saya buat loan kemudian saya buat ASB, saya tak pernah buat macam tu. Bagi saya punya experience ialah saya buat savings dekat ASB lah. Cuma orang cakap mungkin kalau kita buat loan tu tak berbaloi lah, sebab dengan peningkatan dalam kadar OPR ni, kadar bunga semua kan, menyebabkan yang kalau kita buat installment, jadi kadar bunga tu, interest yang kita bayar kepada bank tu lebih tinggi lah daripada dividen tu. Itu menurut kata orang lah. Walaupun macam tu, ada juga sesetengah tu yang saya baca yang mereka cakap kadar dividen ASB tu masih lagi kompetitif. Maksudnya contohnya macam interest Maybank fixed deposit 12 bulan lebih tinggi, masih pulangan dividen ASB tu masih lebih tinggi daripada Maybank punya fixed deposit 12 bulan katanya. Jadi korang fikir-fikirkanlah, kalaulah korang rasa investment tu tak memberikan pulangan kepada korang, mungkin kau boleh jual lah korang punya pegangan tu kan. Waalaikumsalam. Akan tetapi, okey guys, tak lama lagi saya akan keluarkan baju akan tetapi dalam yang orang tanya. Tapi sabar sikit guys, tengah dalam tempoh untuk kita persiapkan. Okey, terima kasih siapa yang bagi saya live tu. Bagi saya gift tu. Terima kasih banyak-banyak Bang, next year krisis makan dunia. Kalau Malaysia pandai guna peluang, kita akan dapat positive impact. Betul tak? Of course lah betul kan. Cuma of course lah, krisis kalau sekarang ni, krisis makanan satu hal, krisis tenaga pun satu hal geng. Krisis makanan satu hal, krisis tenaga satu hal. Malaysia ni sepatutnya kita boleh mengeksport telur pun kita buat masuk. Itulah yang menjadi masalahnya tu kan. Lagi satu beras geng, bernas. Bernas. Korang nak saya komen pasal bernas ke tak?
saya masalahnya kan, bila saya komen pasal Bernas lah, saya komen pasal tu lah, nanti orang cakap saya ni orang tu. Tu tak best geng. Korang janganlah tuduh saya macam tu kan. Bila saya komen, janganlah cakap saya ni penyokong ni. Itu yang malas aku nak komen tu kadang-kadang. Bila aku tak komen, korang suruh aku komen. Okey. Boleh ke duit loan ASB tu kita laburkan di saham atau unit trust yang lain? Terpulang lah geng, terpulang. Saya tak boleh nak cakap mesti buat macam tu, tak boleh. Saya tak berani geng, sebab saya bukan penasihat kewangan yang bertauliah. Korang buat research, korang kena buat research, korang kena tengok pulangan tu. Kalau kata kalau kata tak memberikan korang pulangan, kau kena jual lah pegangan ASB tu kan. Ya kot, macam tu lah kan. Jadi dia sebenarnya macam ni geng. Konsep investment ni dia macam ni. Okey, ni saya share sikit lah pengalaman saya. Konsep investment, bila kau nak buat investment, bila kau tak ada duit, kau nak buat investment, dekat situ dia akan ada potensi sama ada kau untung atau rugi. Kau kena faham benda ni Bila kau tak ada duit, kau nak buat investment, ada potensi sama ada kau untung ataupun rugi. Contoh kalau kata kita ada duit, kata aku ada duit kan, saya ada duit, saya boleh invest dengan hanya simpan saja duit saya dekat fixed deposit ke ataupun ASB ke, and then saya dapat dividen, tak ada masalah geng. Masalah dia, risiko dia adalah bila saya buat loan untuk buat ASB. Sebab apa? Saya tak ada duit. Okay? Jadi bila you buat investment dalam keadaan yang you tak ada duit, ada risiko kat situ geng, sama ada you untung ataupun you rugi. Macam tu. Jadi memang macam itulah keadaannya, unless kalau you ada duit. Sebab tu dalam konsep investment yang sebenar, kita invest duit yang ada excess, duit yang lebih-lebihan. Macam saya, bila saya invest, saya pastikan duit yang saya invest tu adalah duit yang saya dah, terima kasih bagi saya gift. Duit yang saya invest tu adalah duit yang lebihan, duit yang saya ada lebih geng, bukan duit cukup-cukup. Itu beza dia geng Bila saya invest duit yang saya lebih. Maksudnya, jadi macam mana kita nak dapat duit lebih ni? Itulah dia. Kita kenalah dapat satu, kita kena build up kita punya income, extra income kita, supaya kita ada duit lebihan. Duit lebihan tu lah yang kita invest. Bila kita ada duit lebihan, kita boleh invest dengan selamat. Iaitu kita boleh simpan aja duit tu, kita earn passive income dalam bentuk dividen ke interest ke, terpulang korang lah. Tapi kalau korang buat investment dalam keadaan yang korang tak ada duit, itu ada risiko, sama ada kau untung atau rugi. Dalam keadaan sekarang ada orang cakap, aku kalau buat loan ASB rugilah. Sebab apa? Aku punya interest lagi tinggi sekarang ni, aku bayar kat bank, daripada dividen pun tak berapa banyak. Macam tu lah geng. Korang kena ada pertimbangan dekat situ lah. Itu adalah risiko bila kita buat investment, kita dalam keadaan bahasa kita tak ada duit. Tapi kalau kita nak selamat, kita buat investment tu adalah hasil daripada lebihan duit kita. Macam tu, macam saya build up one of saya punya extra income based on business. Kemudian daripada lebihan tu saya invest. Macam tu lah geng. Okay, daripada lebihan tu kita invest. Kita build up kita punya extra income tu daripada business, and then lebihan tu kita invest. That is the correct and the safest way to invest money. Okay? Itu pandangan saya lah geng. Kalau kata korang tak setuju, tak apa, janganlah marah kan. Itu pandangan saya lah. Okay? Jadi that's why sekarang ni ramai orang komplain yang ASB. Of course geng, dalam keadaan ekonomi yang mencabar, in the situations where the global economy is in this kind of situations, dalam keadaan yang mana central bank semua dalam keadaan negara, banyak lot of countries sekarang ni dalam keadaan yang inflation dia tinggi, ekonomi tak menentu. Bila pihak-pihak macam ASB ni buat investment, of course ASB ke, tak kira ASB ke, KWSP ke, buat investment ke, of course, diorang akan ada challenges in terms of untuk dapatkan pulangan yang tinggi daripada diorang punya investment. Lagi dengan energy crisis sekarang ni, kan? Kalau diorang dapat keuntungan yang tinggi, takkanlah diorang tak nak bagi dividen yang lebih, betul tak? The point is that diorang tak dapat nak dapatkan pulangan yang tinggi tu. Itulah contohlah, itu sebab dia punya basic dia dekat situ lah, kan? Okay?
Nak kaya cepat, daftar je jadi ahli politik. Itulah. Politik-politik ni susah saya nak komen Saya that's why saya geng Saya bukan apalah, minta maaf Saya cuba nak jauhkan dirilah daripada komen untuk political economy. Tapi kadang-kadang korang yang suruh saya komen. Bila aku komen, mulalah orang cakap aku sebelah pihak ni. Itu susah geng. Okay? Nak untung cepat secara selamat dan halal, jual air balang. Betul geng, jual air balang sebenarnya untung besar geng. Serius. Betul geng, jual air balang banyak untung cepat. Abang boleh jadi menteri ekonomi. Saya tak boleh lah geng. Nanti kalau menteri ekonomi ni dia kalau kita buat kenyataan yang sikit pun orang akan twist nanti. Harga ayam mahal, jangan beli ayam. Kan? Bab politik susah, komen salah tak komen salah. Betul paracetamol, nama pun paracetamol. Ni nama Panadol Memang betul geng. Kalau bab politik ni geng kita susah nak meletakkan diri kita dekat atas pagar. Bab political economy lah kan. Ada satu buku alamak, mana bukunya Mana buku aku tadi ni. Ada satu buku ni geng Malaysia's Political Economy. Ni tulisan daripada Edmund Trans Gomez dan juga Profesor Jomo. Profesor Jomo lagi. Ni saya quote pasal Profesor Jomo. Ni cerita pasal political economy. Ni kalau aku cerita bab political economy, lagi orang hentam aku. Aku balas Lagi satu saya nak cakap pasal Profesor Jomo KS geng Saya quote nama Profesor Jomo KS. Orang pula cakap dengan saya, bang, Profesor Jomo tu adalah pro Anwar, pro PKR. Okey, tak apalah kan. Kalau kau nak cakap macam tu, it's okay. Tapi at the same time, kau kena cakap dengan aku lah pula. Mana satu academician yang ada pandangan lain terhadap Anwar Ibrahim ke, dan kita share lah kan. Tak kisah kalau aku salah, aku cakap aku salah, tak ada masalah. Nah, tapi kalau aku cakap pasal Profesor Agus, lagilah kau cakap aku bias. Okay? Beli buku abang ni. Kalau siapa nak meniaga lantik ejen, bagus buku dia. Terima kasih. Terima kasih huru-hara dah beli buku saya tu. Terima kasih geng. Saya ada buat satu buku geng buku tu bukan apa geng. Buku tu bukan saya nak ajak you berniaga dalam bisnes saya, tak. Buku tu actually adalah buku pengalaman, sharing experience geng. Dekat dalam saya punya shop tu ada satu pin. Saya masukkan satu produk tu lah, buku. Buku tu actually adalah buku sharing experience. Bukan saya mengajak korang buat bisnes apa ke, tak ada. Itu adalah just sharing experience geng Siapa yang berminat boleh dapatkanlah buku tu dengan harga RM30 sahaja. Kemudian kalau first time buyer boleh dapatkan dengan harga RM20. Okey, buku tu memang edition last. Lepas ni memang aku dah tak print lagi dah. Jadi kalau korang yang dapat tu dapatlah. Kalau yang tak dapat tu tak apalah, terima kasih je lah okey. Bang, umur saya dah 30 tahun ni, baru nak berjidak dengan investment. Minta pendapat dan nasihat abang. Okey, nasihat saya engkau invest dengan duit lebihan. Okey. Bila kita cakap invest ni, kita invest dengan duit lebihan. Itu adalah nasihat saya. Engkau jangan invest dengan duit yang cukup-cukup ataupun duit yang kau pinjam. Kan? Itu nasihat saya. Kalau engkau betul nak invest, engkau kena fikirkan satu idea untuk engkau generate more income. Okey, dalam kau punya balance sheet tu. Balance sheet faham tak? Okey, for example, kau dapatkan lebih banyak income, kau generate income, tak kisahlah kau buat business ke, kau buat apa ke, kau generate more income, then kau punya disposable income, pendapatan boleh guna kau naik. Lepas tu lebihan tu kau invest. Itu pandangan saya geng jadi kalau tanya saya lah, mungkin orang lain kan, tu dia punya pasal lah. Tapi pada pandangan saya, the best investment adalah kau invest dengan duit lebihan kau. Itu lebih selamat. Lepas tu kau boleh invest dekat low risk investment, yang mana kau just simpan aja duit kau dekat situ, and then dia dapat pulangan dari bentuk dividen ke apa ke, terpulang kau lah kan. Kau boleh invest dekat low risk investment lah. Contohnya macam tabung haji, boleh invest dekat ASB, boleh invest dekat fixed deposit kan. Itu kalau tanya saya, generate more money, generate more income untuk pendapatan kau, kemudian lebihan barulah kau invest. Itu dia punya
pada saya that is the real concept, that is the correct concept of investment. Bukannya kita invest, kita pinjam duit. Tu pada saya that is not true, that is not correct. Tapi of course terpulang kepada masing-masing. Okey, itu kalau tanya saya lah, tanya saya kan, tanya orang lain mungkin lain lah kan. Tapi again, saya bukan penasihat kewangan bertauliah nanti kalau saya cakap macam tu ada orang marah kan? Betul ada orang marah geng. Kan? Ada orang marah, betul. Kan? Ni brother ni cakap apa ni kan? Dia ni penasihat kewangan ke apa? Tak ada, just kongsi pengalaman je. Bang Nizam, bukan Nizam, Nazri. Okey, nama saya Nazri, bukan Nizam. Saya baru alamak. Okey, sekejap Saya baru saving lebih kurang dalam 20k hasil bisnes. Apa investment yang sesuai? Okey, kau carilah mana-mana investment yang resiko dia sikit. Jangan kau invest 20k tu dekat kripto. Kau memang cek pasal. Kau senang pada saya lah. Banyak geng yang mana investment yang selamat lah. Investment selamat kau pilih lah. Macam saya cakap tadi lah, kau boleh invest dekat fixed deposit, kau boleh invest dekat ASB yang selamat lah geng kan. Jangan kau invest dekat kripto pula. Nanti kau terduduk susah. Kripto ni sebenarnya khas untuk experience investor boleh lah geng lagi sebab apa? Bila kau invest dekat kripto ni antara dua je geng, kau untung atau rugi. Kebanyakan orang dia invest dalam kripto, dia tak nak rugi geng. Itu salah. Itu salah. Bila kau invest dalam kripto, kau kena bersedia untuk rugi. Kau kena bersedia untuk rugi bila kau invest dalam kripto. So kripto, kalaupun kawan kau, member kau cakap kau invest dalam kripto pulangan tinggi, memanglah pulangan tinggi. Tapi kalau kau time kau rugi, kau terduduk ni. Kan? Bang, menteri kata ketidakanjalan permintaan adalah sebab utama barang menaik. Saya tak okey. Anjal dan tak anjal lah. Ni susah geng. Saya nak explain pada dekat live ni susah geng. Okay? Itu kena lukis. Keanjalan. Lagi satu geng dia sebenarnya keanjalan ataupun tak anjal atau tak anjal untuk permintaan ni sebenarnya dia bergantung pada jenis barang juga. Bukan semua barang tak anjal kan. Tapi kalau ada setengah barang dia anjal, ada setengah barang dia tak anjal, terpulang. Tapi saya kalau nak cakap bab tu nanti masuk teknikal, nanti ramai orang tak faham. Dan benda tu kena lukis geng. Nantilah geng nanti kalau ada masa saya lukis lah. Okey. Unit amanah untuk jangka panjang boleh dapat untung. Okey, terpulang. Okey. Okey. Bang, kupas penggabungan ekonomi Selcom Digi. Okey, nanti saya komen lah. Okey. Invest forex yang TG duk kena buat macam main judi, sell buy ikut sini. Betul lah geng, betul Kenny. It's a high risk, it's the form of high risk investment lah geng Kalau korang tak ada experience, jangan lah kan, jangan masuk lah geng Itu tanya pandangan saya lah. Okay. Lagi satu geng, adalah beberapa soalan yang saya tak sempat jawab dalam video saya lah geng tapi kalau ada apa-apa boleh tanyalah dekat sini. Lagi satu Bernas. Bernas ni apa cerita geng? Bernas. Korang nak saya komen pasal Bernas ke tak? Saya bukan apa lah geng Nanti kalau komen Bernas ni sekarang isu panas kan? Jadi saya tak boleh nak komen secara spesifik lah tapi kalau secara general saya boleh komen kan? Itulah kalau saya komen nanti orang cakap saya ni pro kepada orang ni, pro kepada orang tu. Tu tak sedap tu geng. Yang 70% ni fundamental yang nak kongsi, tak payah setakat basic ni betul. Beli emas fizikal. Okey, forex crypto sangat volatile. Try invest dekat Wahid. Mungkin saya ada dengar juga Wahid, tapi saya tak pernah go through lah Wahid tu. Siapa yang ada experience mungkin boleh share lah Emas fizikal saya boleh suggest Kijang Emas. Okey, emas fizikal yes. Emas fizikal, emas pun satu investment yang bagus geng. Sebab okey geng, saya nak cakap pasal investment emas Saya bukan ejen emas tau. Saya bukan ejen jual emas ke tak geng Tak. Okey. Emas ni dia adalah satu investment. Ada orang dia salah faham. Dia ingat bila dia invest dekat emas dia boleh jadi kaya. Sebenarnya salah geng Investment emas adalah untuk you investment terhadap emas ni emas adalah satu komoditi yang bagus untuk restore you punya value. Contohlah
You dapat duit lebih, okay, you nak macam mana you nak restore value duit tu? You maksudnya supaya duit tu tidak jatuh nilai dan disebabkan oleh inflation ke dan sebagainya, then you invest lah dekat emas. Emas akan restore dan sustain value kekayaan you tu lah kan, duit you tu supaya tak jatuh disebabkan oleh inflation dan sebagainya. So emas adalah satu komoditi yang bagus untuk restore value. Macam tu lah. Tapi bila you dah dapat duit, you nak macam mana? Contohnya lah, you dah ada cash dalam 100k kan. You takut 100k ni kalau you simpan dekat sini nanti, alah, simpan buah bantal ke apa. Kan? Mungkin dia punya value dia akan jatuh geng. Tapi emas adalah satu komoditi yang bagus untuk restore value. So means that kalau you ada duit, ada cash, macam mana you nak restore value tu? Of course lah pakai emas. Emas is a good form of value restoration lah. Kijang emas one of the best, okay? Emas terima long term, betul? Okay? Okay geng, siapa-siapa yang nak membaca kisah saya dalam membina bisnes, okay, bolehlah beli buku saya tu, 21 kunci tu. Itu adalah pengalaman geng, sharing pengalaman. Bukan saya menghasut korang ke apa, tak ada. Itu just sharing pengalaman Siapa yang minat membaca tu bolehlah dapatkan buku saya tu. Apa portfolio investment abang? Investment Saya spread geng. Saya spread saya punya investment tu lah. Okay, saya spread crypto, saya ada main crypto. Crypto saya main. Between low risk and juga high risk investment pun saya ada main lah geng ASB saya ada simpan. Dan itulah, macam itulah low risk ASB saya ada main ESB saya simpan, adalah tabung haji ke apa kan sebagainya kan. Lepas tu saya ada high risk, saya buat macam crypto lah kan. Tapi crypto of course lah sekarang ni market tengah tak baik kan. Tapi just letak je lah duit kat situ. Boleh ke kita tambat mata wang ke emas bang? Okey, tambatan mata wang ke emas pernah dibuat pada tahun 1970-an, bukan oleh negara kita tetapi oleh US dollar. Okey, di bawah pentadbiran Presiden Richard Nixon pada masa tu, kalau tak salah saya, semasa Presiden Richard Nixon lah tambatan US dollar terhadap emas ni dimansuhkan. Maksudnya adalah sebelum ni pernah ada negara yang membuat tambatan terhadap emas, tapi benda tu dimansuhkan. Itu perjanjian tu kita panggil sebagai Bretton Woods System yang dimansuhkan pada tahun 1970-an. Kenapa US dollar yang dulunya diikat dengan emas, value-nya diikat dengan emas, terpaksa dimansuhkan? Sebab emas ni dia ada satu karakter di mana dia susah nak increasekan dia punya supply. Bila ekonomi meningkat, ataupun keperluan terhadap ekonomi itu meningkat, contohnya macam US ke Central Bank ke, dia kena naikkan penawaran duit tu. Tapi masalahnya adalah kalau diikat dengan emas, bila quantity of money tu meningkat, jadi emas pun kena naik lah, betul tak guys? Okay, bila dah ditambat kan, bila contohnya Central Bank yang ikat duit dia dengan emas, katalah dia nak naikkan supply emas tu, so gold punya supply pun kena naik, betul tak? Jadi masalah pada tahun 1970-an tu, pada tu zaman petrodollar lah, yang mana US kena gunakan banyak start US denominated dollar untuk trading minyak kan. Of course supply US dollar kena naik lah dekat market kan. Jadi dia nak naikkan US dollar tu, tapi penawaran emas tu tak dapat nak keep up dengan peningkatan dalam US dollar ni. Jadi terpaksalah dimansuhkan Bretton Woods System. Rakan tetapi keadaan ini menyebabkan bila dah Bretton Woods System tu collapse, dan juga dia dah tak ikat lagi dengan gold, itu yang menyebabkan US dah mula print duit dia orang sesuka hati. Itu dia punya keburukan dia pula. Bila dia orang print duit dia orang sesuka hati, macam sekarang ni lah. Okay, macam sekarang ni apa yang berlaku adalah dia orang print lah duit dia orang sesuka hati. Dan adakah duit dia orang ni berstandarkan emas? Tak. Jadi dia orang ni tak berstandarkan emas, dia orang berstandarkan apa? Hutang. Okay.
Tapi Alon cakap kenapa US dollar masih digunakan dalam apa ni dalam world economy. Kita suka atau tak geng kita suka atau tak, US dollar denominated ni total world export 40% guna US dollar. Okay, so that's why lah. Alright, so that's why lah 40% total export dunia ni masih menggunakan US dollar. Okay, jadi dekat sebab itulah selepas jatuhnya Bretton Woods system tu tak ada lagi lah duit yang disandarkan dengan emas, kalau tak salah saya lah. Siapa yang beli buku jangan lupa minta tanda tangan. Okey, betul-betul. Siapa yang beli buku saya tu, kalau nak minta saya sign boleh geng boleh minta saya sign, boleh minta saya sign. Hura-hara tengok baju. Tengok baju. Okey. Baju ni akan keluar tak lama lagi geng baju ni akan keluar tak lama lagi. Jadi korang support lah baju saya ni, okey. Tak mahal pun kan, tak sampailah 100, tak adalah 100, tak 100. Tapi kain-kain baik geng bukan kain yang bukan kain yang macam you basuh sekali dia mengembang macam tu, tak. Ni adalah kain yang baik. Material apa tadi saya bacakan lah, material dia yang baik geng tapi tak adalah mahal sampai 100, tak ada geng. Saya tak jual lah sampai RM100 walaupun material dia adalah material yang baik kan. Bang, harap nanti upload juga economic content dekat YouTube. Boleh. YouTube saya tu adalah masih baru geng. Boleh tengok dekat situ, boleh subscribe geng boleh tengok dekat profile saya tu. Then you boleh subscribe lah. Okay, dekat situ saya baru-baru lagi belajar. Dan dekat situ saya boleh upload video yang lebih panjang sikit lah. Okay. Ejen emas kata bila China miliki emas lagi banyak dari US, harga emas meroket, boleh jadi ke? Okey. Dekat sini you kena tahu relationship antara harga emas dan juga US dollar. Okey. Kita dan negara China ni sekarang ni, kita kena akuilah bahawa mereka adalah sebuah negara yang sangat ligat mengumpul emas. Kecepatan China dalam mengumpul emas dekat dunia ni, kalau tak salah saya diorang, saya pernah cakap diorang ni tempat ke berapa tempat keempat ke yang ada reserve emas paling tinggi dekat dunia, China. Kalau tak salah saya lah, saya ingat lupa. Saya pernah buat satu video geng Saya pernah buat satu video yang menunjukkan bahawa ranking dekat dunia ni mana negara yang paling banyak emas. Dan sekarang ni yang paling banyak emas adalah US lah. Tapi China keeping up fast. Dia keep up, dia sekarang catch up US dollar dengan United States dengan pantas sekarang ni China Dan of course mungkin China dia ada planning dia tersendiri geng Dia ada planning dia sendiri dengan dia orang ni sekarang ni tengah ada strategi dengan negara-negara BRICS kan. Kan? Sebab apa? One of the things yang kita kena faham geng dalam sekarang ni, of course US dollar sekarang ni menguasai dunia. Of course kita faham US dollar sekarang ni menguasai dunia geng Rakan tetapi sampai bila? That is a multi-million question. Sampai bila? Sampai bilakah US akan menguasai dunia? Dan kita kena faham bahawa US dollar ni diorang tak ada backup apa-apa. Diorang cuma backup dengan hutang. Now let's say that one day BRICS berjaya menubuhkan diorang punya reserve emas. Diorang boleh negara-negara BRICS ni cooperation dia bagus, dan mungkin mata wang BRICS ni akan tinggi dan akan naik kan, dan US dependency and hegemony terhadap US dollar ni semakin menurun pada satu hari nanti. That is possible geng that is possible. And you know what, the relationship between US dollar dengan gold ni dia inverse. Dia inverse. Maksud saya adalah bila US dollar naik, gold jatuh. Bila gold naik, US dollar akan jatuh. One day, if it is true that US dollar jatuh, negara-negara yang akan menjadi kaya dekat dunia ni adalah negara yang paling banyak emas. Because of the inverse relationship. Kalau you tengok chart pun, you boleh nampak dengan jelas
the relationship between US dollar and gold, they have inverse relationship. Bila every time US dollar naik, gold akan ke bawah, dan bila US dollar jatuh, gold akan naik. So means that one day if let's say US dollar jatuh, harga emas akan naik. Okay. Ada orang tanya saya, kenapa? Bang, kenapa jadi macam tu? Why they have a inverse relationship between gold and US dollar? Because bila orang tak pegang US dollar lagi, bila kata US dollar jatuh, orang tak pegang US dollar, orang akan mencari alternative investment, dan juga alternative investment kepada US dollar adalah gold. Sebab tu bila US dollar jatuh, harga gold akan naik, sebab orang jual US dollar, orang akan pergi dekat gold. Itu they have inverse relationship. Dan saya ada akan tetapi baju lawa bang. Yelah, baju lawa lah kan. Baju ni saya akan keluarkan tak lama lagi geng dan dalam kuantiti yang terhad, korang cepat korang dapat. Kan? Tak banyak geng, saya akan keluarkan tak lama lagi dalam kuantiti yang terhad. Saya keluar je, korang ambil lah. Kalau korang tak dapat lah. Okay? Alright? Bang, CTPP tu apa? Apa lah CTPP? Saya pernah dengar benda ni. Saya tak ingat lah CTPP apa benda lah. Saya pernah, mungkin geng-geng lain yang tahu boleh komen geng. Mungkin mengingatkan saya balik. Saya macam ingat benda ni, tapi saya tak ingat tu. Okay, tapi cerita pasal apa tadi geng tu susah baca komen ni. Oh, cerita pasal gold. Okay, that's why geng Bila kata contohnya harga gold, harga tu naik, harga US dollar jatuh, gold akan naik geng. This is inverse relationship ataupun hubungan songsang lah. Hubungan songsang tu bukan hubungan songsang yang lain geng itu adalah inverse relationship between US dollar and gold. Saya pernah buat satu video geng dekat saya punya TikTok ni. Dekat TikTok saya ada satu video, korang pergi cari balik. Dekat situ saya tunjukkan macam mana US dollar dan gold ni ada hubungan yang negatif ataupun inverse relationship. Itu korang boleh cari balik lah video saya tu. Okay? Baca komen. Itulah, baca komen nanti dah lost. Aku cakap apa tadi ya? Kan? Right. Nak buy ke sell. Okay, nak buy ke sell tu pulang kat korang. Aku tak nak advice kat korang korang pandai-pandai lah. Nanti aku cakap nanti kan kalau korang rugi, korang salahkan aku. Aku ni bukannya penasihat kewangan yang bertauliah. Aku bagi korang hint je. Gold dengan US dollar dia ada inverse relationship. Lepas tu korang pandai-pandai fikir. Malaysia ada simpan emas tak? Ada. Malaysia ada simpan emas. Malaysia ada simpanan emas. Kita punya emas sebanyak 38 tan. 38 tan means that emas kita tu, bila kita itu dia menamakan sebagai reserve emas lah. Dan reserve emas ni disimpan oleh normally bank negara lah. Tapi dekat mana dia simpan tu kita tak tahu. Mungkin dia simpan dekat bank negara tu bawah tanah ke apa, kita tak tahulah. Tapi dari segi laporan rasmi, bank negara memang ada simpan reserve emas sejumlah 38 tan ataupun itu adalah emas fizikal 38 tan. Tapi dekat mana dia simpan kita pun tak tahu. Mungkin bilik kebal dia bawah tanah ke apa ke, kita tak tahulah. Tapi mengikut laporan rasmi memang ada emas 38 tan dekat Malaysia. Bang, kenapa ada negara mata wang yang lebih tinggi daripada USD? Sebab mata wang tu dia punya ekonomi dia bagus. Simple je. Ekonomi dia bagus. Sebab tu mata wang dia kukuh. Dan mata wang ni kukuh disebabkan oleh, of course kan, itu saya cakap dalam kita punya, dalam ekonomi lah kan, urus takbir sesebuah negara tu sangat penting. Ni nanti nak masuk buat politik susah je kan. Urus takbir dalam sesebuah negara tu penting. Sebab apabila kita mengurus takbir sesebuah negara tu, ni saya bagi sebab secara fundamental kenapa nilai sesebuah negara, nilai mata wang sesebuah negara tu boleh jadi kuat. Okey, ni saya explain secara fundamental. Okey, bila contohnya macam ni, bila sesebuah negara tu secara ekonominya diurus takbir dengan baik,
maka kita dapat kontrol kita punya jumlah hutang, kita dapat bayar kita punya hutang dengan baik kan, kita punya debt level tu terkawal. Okey, bila semua tu terkawal, maka kita credit rating macam Standard and Poor ke dan sebagainya, dia bagi rating yang baik terhadap kita punya kita punya ni lah, bond ke kerajaan keluarkan, dia punya rating dia baik, geng. Bila rating baik, maka para pelabur naklah pegang duit kita sebab dia nak invest dekat negara kita. Dan bila pelabur ni nak melabur dekat negara kita, dia pegang duit kita, itu yang menjadikan duit kita kukuh. Itulah tu. Salam bro, pada pandangan bro, bagaimanakah kaedah yang terbaik untuk menangani kos sara hidup? Okey, kos sara hidup, geng. Ini pandangan saya lah, geng. Ini pandangan saya lah, Tuan Muhammad Khairul Izwan. Pandangan saya macam ni lah, Tuan. Pada pandangan saya, kos sara hidup ni biasanya dikaitkan oleh mereka yang berpendapatan rendah lah, ataupun B40. Okey. Dan kita kena faham, golongan yang berpendapatan rendah ataupun B40 ni, majoriti diorang punya income digunakan untuk berbelanja. Berbelanja apa? Barang keperluan. Barang keperluan ni termasuklah makanan kan, apa kan, barang keperluan harian. Jadi kalau kita cakap kita nak mengurangkan kos sara hidup, kita kena kontrol dulu harga barang-barang keperluan. Itu pandangan saya lah. Janganlah sampai telur tak ada kan. Benda ni kita kena, macam mana pun kita kena settle kan, geng. Macam manakah negara kita tak ada telur? Mungkin sebab ada monopoli. Mungkin ada sebab price manipulation. Bukan sebab apa kan, mungkin sebab price manipulation. Jadi kalau kita berjaya kontrol harga barang-barang keperluan, bolehlah kita turunkan kos sara hidup. Betul tak, guys? Jadi pada saya, sektor pemakanan dan sektor bekalan makanan ni kena baiki dulu benda-benda ni. And one of the things yang kerajaan boleh kontrol adalah stop the manipulation of harga. Okay? Banyak kita tahulah, banyak dulu kan pernah terjadi di mana gula kena sorok kan. Lepas tu sekarang ni pula telur kena sorok, jangan sampai beras kena sorok sudah. Benda ni disebabkan oleh manipulation, price manipulation. Kan? Jadi benda ni kita kena baikilah. Alright? Rasanya ramai nak tahu sambungan BMF tu, bang. Kod kalau ada sambungan lah. Oh, tadi saya ada buat satu video, geng. Bumi Putra Malaysia Finance lah. Benda tu pun saya kalau you perasan lah, dalam video saya tu saya tak sebut mana-mana ahli politik, geng. Nanti itulah jadi politik tu. Kan? Dalam Bumi Putra Finance Bank ni, you rasa perlu ke saya sambung cerita tu? Saya tak perlu kot, nanti jadi politik nanti, yang. Tu malas tu. Okey. Itu adalah satu skandal lah yang pada tahun 1980-an. Korang boleh tengoklah video saya tu. Itu video yang saya baru je upload tadi. Malam tadi dalam pukul 9.30 macam itulah saya upload. Korang boleh tengoklah video tu. Mungkin ramai korang yang tak tahu pasal, especially generasi muda lah. Yang mana kita, kita kena belajar lah. We have to learn from the past mistake lah, supaya kita tidak melakukan kesilapan sama lah. Sebelum skandal 1MDB ni, ada lagi satu skandal yang besar, iaitu dinamakan BMF. Okay? Iaitu pada tahun 1980-an, awal 1980-an macam tu lah. Dan juga ada yang paling sedih tu, ada kes pembunuhan lah. Kes pembunuhan yang mana auditor kita, seorang auditor daripada Malaysia ni pergi ke Hong Kong pada masa tu dan dia dibunuh. Okey, korang tengoklah video saya tu. Tu video saya lah. Bukan apa, geng, saya cuma nak terutama generasi baru, generasi muda sekarang ni kan, you all kena tengok balik kisah-kisah yang terdahulu. Dan kalau korang tengok, sebenarnya that's why lah, Malaysia has a lot of potential, geng. Kalau lah korang bayangkan kalau kita berjaya mengatasi skandal-skandal macam ni, geng. Aku rasa kita dah maju, geng, negara kita. Betul tak, geng? Aku rasa negara kita dah maju, kan? Sebab itulah kita penuh dengan skandal-skandal ni semua yang menyebabkan kita masih terkebelakang. Okey? Itulah yang menyebabkan masalah lah dekat negara kita. Malaysia ni sebenarnya negara yang bagus, tahu. Tapi itulah kadang-kadang adanya skandal-skandal macam tu yang menyebabkan kita terkebelakang, kan? Kami nak sambungan. InsyaAllah.
Waalaikumsalam Muhammad Rizwan Wan. Okay, betul. Bang cerita macam mana Al-Arkam mampu kuasai ekonomi. Al-Arkam pula. Nanti saya buat video kan. Tapi kalau video tu terlalu berkontroversi, saya tak boleh nak ni lah buat video lah. Macam ada satu tu komen cakap kempen BMF juga. Bukan BMF yang skandal tu, tapi Buy Muslim First campaign. Korang ingat kan ada satu kempen tu dia dinamakan Buy Muslim First. BMF juga Buy Muslim First campaign. Ada orang suruh saya komen, tapi saya tak nak lah komen pasal benda tu lah, sebab benda tu a little bit controversial lah kalau saya komen kan. Kalau saya buat video pasal tu nanti controversial kan. So saya tak nak lah buat video pasal tu. Okay? Sebab hujan buat aku skandal lah. Okay, saudara. Jangan mention. Okay ni. Apps, okay. Saya tak sebut apps lain lah. Kata orang nanti kena ban Okay. Baju ada jual tak abang? Ada. Akan keluar geng. Akan keluar tak lama lagi geng Baju ni. Okay. Baju ni akan keluar tak lama lagi dan saya akan announce. Sekarang ni kita tengah siapkan. Dan kalau siap je saya akan buat announcement. Korang kena cepat-cepat lah sebab saya buat tak banyak lah, limited. Tengok macam mana market lah kan. Kadang-kadang kalau market okey, kalau ada demand saya boleh print lagi. Mungkin saya boleh buat design lain ke kan. Kan. Dan ni adalah actually saya design sendirilah. Saya design sendiri. Saya tak pakai designer, saya design sendiri. Okay. Saya ada bakat design juga geng. Bang, tulis buku pasal ekonomi yang mudah faham untuk orang awam. Yes, saya tengah buat buku tu. Saya tengah buat geng buku tu. Saya ada buat satu buku. Stay neutral bro. Okay, of course saya kena stay neutral. Saya tak boleh nak bercakap pasal ekonomi and then saya siding certain politician ke political leader. Nanti content saya tu jadi tak best geng. Betul tak? Takkanlah saya cerita pasal ekonomi kemudian saya nak siding certain political party, jadi content saya tu dah macam tak best lah. Betul tak? Jadi that's why saya nak maintain neutral. And of course, the dilemma is when you talk about political economy. Tapi saya tak nak cakap pasal political economy kerana orang suruh saya komen. But that's why I have to stress saya adalah seorang yang neutral. Saya bukan pentaksub Sekarang ni perkataan pentaksub tu popular kan Pentaksub. Saya bukan pentaksub kepada mana-mana politik leader ataupun parti kan I try to be neutral. Gang. Jadi saya kena cakap lah, sebab kalau tak saya cakap pasal ekonomi and then saya siding certain political party or leaders, nanti content saya tu jadi tak sedap, jadi tak best gang. That's why I still comment about political economy, but saya tak boleh side orang ni saya tak boleh geng Saya kena stay neutral kan. Tapi kalau you perasan lah dalam saya punya content ni, even though saya cakap pasal orang ni punya politik, saya cakap benda baik-baik geng. Saya tak pernah kalau you perasan saya punya content, even though saya comment about the political economy, tapi saya tak pernah condemn. Saya tak pernah condemn orang. Saya cakap yang baik-baik. Masalahnya bila saya cakap benda yang baik-baik pasal economic policies zaman Tan Sri Muhyiddin ke cakap apa, nanti orang cakap saya penyokong dia. Saya cakap baik-baik pasal Datuk Seri Anwar, orang cakap saya penyokong Anwar pula. Itu susah geng. Tapi kalau you tengok semua konten-konten saya cakap benda-benda baik geng. Saya tak pernah saya ambil satu pemimpin tu saya hentam dia cukup-cukup, tak ada geng Saya semua cakap benda baik-baik pasal dia. Itu je lah. Okey, lagi satu tu yang tadi tanya saya siapa tu? Buku ekonomi. Yes, saya tengah menulis satu buku ekonomi. Buku ekonomi ni saya tujukan khas kepada orang-orang yang bukan background ekonomi. This is the objective. Okay? Sebab saya tengok ramai sebenarnya orang minat pasal topik ekonomi geng. Ramai geng orang minat pasal topik ekonomi. So saya buat satu buku yang akan datang ni khas untuk orang yang non-ekonomi. You baca, you boleh faham. Itu that is the objective. Sebab apa? Buku macam ini tak ada dekat market. Kalau cakap buku macam ni, saya cakap buku ni best. Kau baca buku ni, siapa boleh faham? Mungkin 10% je faham. Tapi ramai orang tak boleh faham buku ni, betul tak?
dengan bahasa Inggeris yang complicated, tapi dan juga teori ekonomi ni entah serabai entah macam-macam. Tapi I'm trying to write a book yang mana buku tu orang baca, even though you are non-economic background punya orang, you boleh faham. Okay, itu saya tengah buat buku, tapi sabar sikit geng Apa cerita pasal ASB? Oh, saya dah cerita sikit tadi geng pasal ASB. Pulangan ASB pada tahun ni dividen tak begitu baik lah. Okay, itu kurang lah daripada tahun sebelumnya. Tapi disebabkan kita kena faham jugalah dengan keadaan ekonomi global yang tak menentu sekarang ni, of course untuk ASB mendapatkan pulangan dia sendiri tu pun mencabar. Bang, kalau boleh ekonomi US senang nak trade nanti. Abang cerita pasal mazhab-mazhab dalam ekonomi. Uish, mazhab dalam ekonomi ni banyak geng. Kalau aku cerita tak habis sebenarnya kan banyak. Tapi baguslah tu mazhab ekonomi nanti. Aku ingat aku nak buat satu video tentang mazhab-mazhab dan pemahaman ekonomi kan. Mazhab ni orang cakap apa? Okey geng dalam ekonomi ni dia ada dua mazhab terbesar. Mazhab terbesar. Dia ada mazhab-mazhab lain lah, tapi dia ada dua mazhab terbesar geng Mazhab pertama dalam ekonomi ni kita panggil sebagai Keynesian. Keynesian yang mana dia punya pelopor dia adalah John Maynard Keynes, ahli ekonomi daripada British, yang mana teori ekonomi dia tercipta semasa The Great Depression pada tahun 1930-an. Pada masa tu John Maynard Keynes adalah orang yang bertanggungjawab mencipta satu polisi ekonomi yang kemudian dipanggil sebagai Keynesian Economics. Keynesian Economics ni adalah satu pemahaman ataupun dogma ataupun satu ajaran di mana once if there is economic recession, apabila economic recession ni berlaku, maka peranan kerajaan adalah penting. Kerajaan boleh kontrol ekonomi, boleh mengurangkan kesan economic recession tu dengan mengawal dua komponen ni, iaitu yang pertama adalah perbelanjaan kerajaan dan yang kedua adalah cukai. Itu adalah ajaran mazhab Keynesian. Akan tetapi ada lagi satu mazhab yang kemudian mencabar golongan Keynesian ni, iaitu monetarist. Monetarist adalah satu ajaran mazhab ekonomi yang telah dibawa oleh seorang profesor ekonomi daripada Chicago, iaitu Milton Friedman. Milton Friedman. Dalam pemahaman ajaran mazhab monetarist ni, Milton Friedman kata fahaman golongan Keynesian yang mana mengawal perbelanjaan kerajaan dan cukai semasa krisis ekonomi adalah salah. Dia cakap jangan ikut benda tu. In fact, kerajaan hanya perlu kawal satu je benda apabila berlaku kemelesatan ekonomi, and that is penawaran wang dalam ekonomi. The government only have to control that, and that is what we call as monetarist. Tapi dalam bila kita belajar, cuma satu je lah yang saya kecewa lah. Saya kecewa satu je geng Kalau kata you pergi belajar, dan di samping tu geng ada beberapa lagi mazhab lain, contohnya supply side macroeconomics. Itu ada lagi mazhab, lagi satu mazhab rational expectation macroeconomics, rational expectation. Lepas tu ada lagi lah mazhab-mazhab lain yang kecil-kecil lah. Tapi mazhab yang terbesar ni adalah dua mazhab ni, iaitu monetarist dan juga Keynesian. Tapi saya kecewa geng satu benda lah saya kecewa lah. Kalau kita belajar dekat universiti kita akan banyak didedahkan dengan pemahaman daripada golongan Keynesian. Okey. Tetapi kurang geng pendedahan daripada untuk pendedahan kurang untuk mazhab monetarist. Kurang geng Kurang, sangat kurang. Bila saya belajar dekat UM dulu pun, saya ambil satu subjek tu yang satu course tu yang dinamakan ekonomi monetary. Memang susah, penuh dengan formula-formula. Dan tapi saya minat saya minat monetary economics ni. Tapi saya ambil juga, okey, saya ambil walaupun saya boleh akui lah sangat susah. Yang ambil tu memang sikit je. Saya belajar juga sebab saya minat. Okey. Jadi pendedahan terhadap monetarist ekonomi ni kalau dekat universiti memang sikit.
Sebab mungkin kerana salah satu aspek adalah kekurangan kepakaran lah dalam monetary economics. Negara Keynesian banyak dekat Unimas sini. Oh, banyak dekat Unimas kebanyakan public university kita memang banyak Keynesian lah, ajaran Keynesian lah. Lepas tu, bang, apa ni? Dia cakap apa ni? Negara kita gabungan mazhab apa bang? Okey. Ni satu soalan yang bagus. Okey gang Kebanyakan negara-negara dekat dunia sekarang ni, walaupun dia ada dua mazhab terbesar, Keynesian and also monetarist, tetapi normally kebanyakan negara dekat dunia ni dia akan menggunakan mazhab campuran. Mazhab campuran. Iaitu orang akan mengaplikasikan menggunakan pemahaman monetarist and also Keynesian at the same time. Tak ada pun satu negara dekat dunia ni, setahu saya lah, mungkin kalau you all tahu, you boleh quote dekat situ lah Tapi kebanyakan negara dekat dunia ni diorang tak ada mengaplikasikan diorang follow satu mazhab saja. Okey, diorang biasa akan campur mazhab campuran. Iaitu diorang buat diorang campur tangan dalam Keynesian, diorang buat cara style Keynesian, at the same time diorang control penawaran wang tu. Jadi kita boleh katakan ia sebagai monetarist campur Keynesian ataupun mazhab campuran. Dan juga negara kita pun sama macam tu. Negara kita menggunakan mazhab campuran. Mazhab campuran ni contohlah semasa krisis ekonomi 1997-98, yang mana kita menggunakan dasar Keynesian, iaitu meningkatkan perbelanjaan kerajaan, but at the same time kita menurunkan interest rate, kita turunkan OPR pada masa tu. Okey, itu adalah mazhab daripada monetarist. Okey. Kiblat dia orang bercabang lah. Betul lah tu, kiblat bercabang. Nak explain panjang. Sebab asal-usul Keynesian contohnya kena refer balik Australia. Nak explain ni terlalu panjang terlalu panjang. Dia sangat panjang lah. Nanti saya akan story lah pasal mazhab ekonomi ni kan. Dan juga cerita tentang The Great Depression pada tahun 1930-an. Itu orang ekonomi of course tahulah. Kalau kau belajar ekonomi, kau tak tahu pasal The Great Depression, memang ketuk kepala kau. Kan? Kalau orang mazhab ekonomi, kalau orang belajar ekonomi dia tak tahu pasal The Great Depression, maksudnya ada something wrong. Mungkin dia ponting kelas. Agak-agak kerajaan laksanakan GST untuk kurangkan manipulasi. Of course. Kalau tanya saya lah GST is better than SST. Kalau tanya saya, in principle, okay. Tapi saya nak bagi satu idea lah kepada kerajaan, okay. Kalaulah takut nak gunakan perkataan GST tu balik, janganlah guna GST. Apa kata kita rebrand? Kita rebrand, kita jangan gunakan GST, kita gunakan VAT. Value added tax. Kan? Tapi dia punya prinsip tu sama dia dengan GST, tapi kita rebrand, kita guna VAT, value added tax. Perkataan GST tu kita jangan guna. Of course kan, pada saya lah on a serious note actually GST is better than SST, okay. Especially kalau kita tengok dari segi dia punya ketelusan, transparency, and also contribution yang dia boleh bagi kepada negara kita is better than SST. Saya pernah saya pernah buat satu video. You boleh tengoklah video saya tu. And then video saya tu ada terangkan tentang macam mana saya tunjukkan graf cukai contribution of tax revenue to the government yang dalam keadaan yang menurun guys. Itu pada saya boleh tengok chart tu sedih guys sebab kita punya tax revenue contribution untuk percentage of GDP tu menurun dan juga merosot. Okey, kalau kita tengok kat situ kita boleh dapat satu gambaran lah kenapa kita punya hutang tu meningkat. Okey, sebab kita tak boleh nak generate enough revenue untuk negara kita, untuk kita dapatkan hasil yang cukup lah. Okay. Then macam tu lah guys. Okay.
Tapi jangan cakap bila saya cakap GST bagus. Jangan cakap saya penyokong Najib pula. Itu yang saya tak suka dengar. Okay? Saya be neutral guys, be neutral. Maksud saya benda yang betul kau sokong lah. Betul tak? Benda yang betul kita cakap lah betul. Benda yang tak betul jangan cakap betul. Tak kisah lah siapa pun, tapi kalau benda tu betul-betul lah. Macam contohnya Anthony Locke buat kerja bagus geng, kan? Support lah dia, kan? Kau tengok apa ni, eskalator LRT yang sebelum ni tak pernah baiki. Anthony Locke jadi menteri, terus baiki. Bagus buat, kan? Tak kisahlah dia daripada DAP ke apa, asal dia buat kerja sudahlah, kan? Punya ke Najib. Okay. Guys, siapa-siapa yang belum guys, come on lah, bagilah saya tap screen guys. Takkan 8.3k likes je. Tap lah screen guys, bagi saya banyak like sikit, kan? Bagi tap screen guys tap screen, bantu saya guys Okay. Terima kasih semua Okay. Betul ke tahun depan Malaysia tak terkena tempias masalah ekonomi tuan? Okey, sebenarnya geng saya nak cerita sikit lah masalah ekonomi pada tahun 2023 nanti. Kalau kita tengok dari segi ramalannya lah geng of course lah, dari segi ramalannya pada tahun 2023 mungkin akan berlaku global economic recession, mungkin. Okey. Dan juga terima kasih geng, tap screen lagi. Okey, tengok dah naik 10.6k like. Baru saya bersemangat sikit nak cakap pasal ekonomi. Bagi saya like sikit geng, tap screen. Macam tu lah, kan? Baru saya bersemangat nak cakap pasal ekonomi ni geng. Okey geng. Apa aku cakap tadi? Okey, pasal global economy. Of course lah, kan? Kalau kita tengok petanda-petandanya dah banyak. Contohnya macam inflation dekat kebanyakan negara-negara maju ni tinggi, okey, dan juga most of the central banks in the world sekarang ni tengah meletakkan kadar interest mereka di tahap yang tinggi, okey. That is the petanda-petanda mungkin akan menyebabkan kemelesatan ekonomi. Kenapakah apabila majority of central banks, bank pusat meningkatkan kadar bunga diorang dekat negara masing-masing, kita patut risau. Because once kalaulah contohnya kadar interest di tahap yang tinggi, maka dia akan hinder ataupun menghalang pelaburan. Dia akan menyebabkan orang tak minat nak melabur. Sebab apa? Of course lah, interest rate tengah tinggi babe. Siapa nak pinjam duit? Betul tak? Untuk buat investment, untuk buat kilang, untuk buat apa-apa lagi lah, kan? Interest rate tingkat tinggi, investment akan drop. The world investment akan drop. Apabila investment drop, of course economic activity akan drop, kan? Betul tak? So that is the petanda yang kita boleh tahu mungkin akan berlaku global economic recession pada tahun depan. Okay? Tapi tetapi negara yang akan mengalami inflation, masalah kemelesatan ekonomi dunia ni, dia memfokus kepada dua geng. Nombor satu, US petanda dia dah ada yang dia akan menuju ke arah economic recession, nombor satu. Lepas tu geng, European countries geng. European countries adalah negara yang mungkin dikatakan menerima tempias yang paling hebat untuk economic recession pada tahun depan. Kenapa? Because Europe ni dia menggunakan tenaga yang tinggi geng. Diorang ni import tenaga banyak. Contohnya diorang beli banyak minyak daripada Rusia. Walaupun lah sekarang ni Jerman cakap diorang dah tak beli, diorang dapat outsource daripada negara lain. Tapi the energy price meningkat dan Europe ni banyak menggunakan tenaga kan untuk diorang panaskan diorang punya rumah ke semua kan, sejuk kan geng. Jadi Europe menggunakan sumber tenaga yang banyak. Harga energy price meningkat geng. Harga energy price naik. Okey, jadi Europe dikatakan negara yang akan terkena tempias yang paling kuat sekali
untuk the global economic recession pada tahun 2023. Tapi macam mana dengan Malaysia? Malaysia mungkin kena, mungkin tidak. Mungkin kena, mungkin tidak. Okay? So kita kena tengoklah keadaan ni juga. Tapi geng, bila kita katakan economic recession, you tahu tak apa yang dikatakan economic recession? Economic recession, kita hanya define sesebuah ekonomi itu mengalami economic recession, technical economic recession apabila dekat 1 tahun ni kan ada 4 quarter kan ya? Ada 4 quarter. 1 quarter 3 bulan kan? Dekat 1 tahun ada 4 quarter. Economic recession hanya akan berlaku apabila kita mengalami negative growth selama 2 quarter berturut-turut. That one kita fall into technical recession. 2 quarter berturut-turut kita punya pertumbuhan negatif, dan barulah kita boleh cakap kita fall into recession. Otherwise, kalau kata kuarter pertama kita positif, kuarter kedua kita negatif, kuarter ni kita positif balik, itu bukan recession geng Technical recession adalah bila kita fall into negative economic growth for 2 consecutive quarters berturut-turut. Okay? That one barulah kita fall into economic recession. Mungkin Malaysia boleh kena economic recession, mungkin tidak. Okay? But one thing for sure, tak ada siapa yang boleh tahu. Tapi jika economic recession berlaku pada tahun 2023, ada dua negara yang akan terkena tempias paling kuat, US of course, dan juga European countries. Itu pada saya lah, pada apa yang saya nampak setakat ni lah. Malaysia mungkin kena, mungkin tak. Mungkin kita akan berhadapan dengan slowdown of economic activities. Mungkin kita kena recession, mungkin tidak. Okay? Alright. Semangat bro, college berapa bro? Saya tahun pertama je saya duduk college pertama. Tahun pertama, college pertama. Okay. Lepas tu tahun kedua saya dah duduk kat luar dah. Okay geng, terima kasih geng kerana join saya punya live pada malam ni. Saya terpaksalah and saya punya live dah pukul 11.35 geng. Nanti mungkin malam besok insyaAllah saya boleh live lagi dan kita boleh sembang-sembang lagi bab ekonomi. Terima kasih geng kepada siapa yang join saya punya live pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Siapa yang bagi saya like sebanyak-banyak tu, terima kasih banyak. Yang tap-tap screen tu, yang beli buku saya pada malam ni, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Kalau korang nak sign autograph dalam buku tu pun boleh, DM saya dekat shop tu dekat shop saya, dekat TikTok shop tu korang boleh DM saya, korang boleh minta saya sign lah, dan saya akan sign lah kalau ada permintaan. Okay, kalau tak ada permintaan tak apa, tak ada masalah. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lah kepada anda yang membeli buku saya pada malam ni. Buku tu adalah buku menceritakan kisah saya lah dalam membina perniagaan saya. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak. Dan juga geng, kalau ada insyaAllah malam besok saya akan live lagi geng. Kita boleh sembang banyak-banyak.